Orang kata tak beraya pula lagi. Permainan-permainan angka dia panggil. Baik, kalau 10,000 orang positif, soalan saya lah, berapa orang perlu dites untuk dapatkan 10,000 orang positif? Kita ni kena tanya jangan terima belaka. Betul tak? 100,000 tak boleh. Sebab kita sekarang bukan 10% yang positif. Faham lagi? 0.4%. Bermakna perlukan dalam 800,000 atau 700,000 orang yang dites dapat 10,000 positif. Betul tak? Jadi kalau kemarin 9,000, kemarin dulu 88, kemarin dulu 87, kemarin dulu 92, kemarin dulu 91, maknanya setiap hari 600,000, 700,000 orang yang dites. Mana gambar orangnya? Faham lagi? Jadi benda itu bermain dengan angka. Faham tak lagi? Ke tak betul? Ingat tak itu 20,000? Ingat tak 20,000? Ini 20, 28, esok 21, 2, lusa 19, lusa pula 20,000 pula. Bermakna atas sehari itu perlukan lebih 1,000,000 orang yang dites. 1,000,000 orang, esok juta pula. Kutip di mana tu? Nak beratur lama mana 1,000,000 orang tes hari? Jadi jawapannya masing-masing jawab sendirilah. Betul tak? Cuma kita tanya je. Nak berapa orang diperlukan untuk, kalau 8,000 positif, berapa orang diperlukan untuk dites, diswab? Betul tak? Takkan 8,000 tu kita tes 10,000 dapat 8,000. 80% pula dah. Nak? Jadi masing-masing jawab lah. Oh ni jawab gini, tak jawab masing-masing. Orang ni kata betul tak betul. Tu kata tak, ni drama swasta. Ni filem Melayu lama, ni Hindustan macam-macam kau andamu lah. Tapi sekurang-kurangnya kita yang warah ini harus mempersoalkan. Apa arti hidup kita? Contohnya tunduk menyerah pada yang kejam dan zalim. Mean dishonoring ourselves. Kita tak menghormati diri kita sendiri dan kita tak letak value kat diri kita. So itu sebab dalam Islam dia tak suruh menyerang, dia suruh bangun membela apabila berkali-kali terinayah. Mereka ciptakan virus paling bahaya hanya demi untuk memudahkan proses suntikan so-called ubatan, vaccines, yang mananya setelah disuntik, jika apa-apa berlaku selepas itu adalah tanggungjawab kamu sendiri. Instead of menurut secara membabi buta, adalah lebih waras jika para menteri menunjuk atau para menteri atau ahli-ahli politicians atau ahli-ahli agama tertinggi di bahagian jabatan tertinggi merujuk pada surah Ali Imran ayat 173. Kita kena lihat, atau para politician kena merenung di mana mereka sedang berada. Contohnya, maksudnya di daerah mana yang sedang mereka berada, kategori teritori mana, contoh kaedah mana yang sedang mereka setuju. Setulus hati bersetuju dengan penawar yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW, iaitu Al-Quranul Karimul Majid An-Nul Hakim, atau secara tidak sedar sedang berada di dalam persetujuan puak-puak Zionis, tentera Dajjal yang bertopengkan manusia. Puak Zionis ni memang bijak. Mereka kontrol agamawan, mereka divide and conquer agamawan. Sebab mereka tahu Malaysia dan negeri Islam akan hantar para penuntut untuk menuntut di tanah Arab, kerana balik di tanah Arab ni dianggap special.
Lihat sajalah Dr. Mazhar, Dr. Kamili, Nodrus, Rora dan seangkatan dengan mereka. It can be called Wahhabi or whatever, I don't know, because they themselves will never mengaku as Wahhabi. Tapi tengok apa yang mereka buat. Mereka menentang ilmu mengenal Allah. Mereka menentang perihal untuk berjujur mengenal Allah. Mereka tertipu, tenggelam dengan keegoan dan kemegahan. Itulah para ustaz American Dollar yang buat duit dengan YouTube. Ini para Zionis yang berada di belakang takbir universiti-universiti Arab telah berjaya meletakkan mereka ni hidup di dalam keadaan tenggelam di dalam keegoan dan kemegahan. Manakala ahli politik, puak-puak Zionis ni dah berjaya butakan mereka dengan pangkat, kedudukan, berlumba, bergelut dari seorang millionaire berebut nak jadi billionaire. Maka apa saja projek mega mereka sapu semua. Janji masuk. Rakyat telah dikunci mulut dan tak berhak untuk berkata apa pun. Slowly secara sedar tidak sedar we all are stuck with the inside the game of procedure and circumstances. We are turned to be they make us turn to be a victim of procedure and circumstances in our own land. So kita tak boleh cakap apa. Maksud nak cuba cakap ni, we are left with no choice. Sualengan, cucuklah tang mana, cucuklah berapa kali pun hampa suka. Out of this propaganda about virus, kita telah terlupa pesan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran yang berbunyi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita tunduk menyerah pada apa yang dikreatkan oleh depa ni. Tapi kalau kita kaji balik, depa cipta komputer, dalam masa yang sama depa jual antivirus. So that mean depa dah create dah virus komputer tu. Kalau tidak, pasal apa nak terwujud antivirus? Depa cipta penyakit, depa create vaksin. Tetapi kenapa Malaysia bersetuju untuk mengambil vaksin, menjadikan tempat, satu lapangan untuk uji kaji vaksin selama 5 tahun? So barang uji kaji ni apa dia? Kalau makmal dia ambil tikus putih. Jadi kalau kata vaksinnya bahan uji kaji ni, siapa dia? Bukankah rakyat Malaysia? Inilah yang menyedihkan. Tetapi bila kita renung dalam surah 7, surah 6 ayat 123 Allah dah sebut. Sedangkan kita nak pegang tauhid, surah Al-Araf surah 7 ayat 196, Allah sebagai penolong. Dan in the end of the day, kita tahu juga surah 42 ayat 6, kita bukanlah menjadi wakil, tapi dia pun kurungan Muhammad. Sebenarnya orang-orang yang beriman itu. Kalau lepas nak cakap dari sudut apa sekalipun, lepas akan ditentang perjuangan, tentangan. Yang mendatang dan yang menentang ada aja. Ada yang mendatang nak mengaji, ada yang menentang mengkeji. So hari ini syariat, tarikat, makrifat, hakikat sama saja. Kenyataan syariat zahiriah, mukhalafah tak sama. Kenyataan pada sudut pengajian tarikat, jalan kamu adalah jalan kamu, jalan aku adalah jalanku, lakum dinukum waliyadin. Kalau di sudut makrifat pula, dalam doa iftitah, ku hadapkan wajahku ke wajah kamu, tetapi Tuhan, wajah Tuhan kamu itu bukan wajah aku, dan wajah aku juga bukan wajah kamu. So datang kepada hakikat pula. Hakikat adalah kebenaran. Bila masuk bab al-haq ni adalah kebenaran. Jadi setiap kebenaran tidak terlindung di dalam hati manusia itu sendiri. Dia tahu
dia khusyuk tak khusyuk, dia tahu dalam solat dia apa yang dia, dalam hakikat dia, dia tahu apa yang dia ingat selain daripada Allah ke Allah semata-mata. Kerana itulah sebabnya ilmu mengenal Allah ini sangat penting dan ditentang oleh puak Yahudi. Sebab orang yang mengenal Allah ni, Yahudi tak boleh buat apa, Zionis tak boleh buat apa. Itu sebab dia hantar tentera-tentera yang bertopeng yang masuk dalam masjid yang menentang ilmu mengenal Allah. Sedang tak sedang di Malaysia daripada banyak. We left with no choice. Jadi diri kita sendiri atau membabi buta menyerah kepada sesuatu yang kita tidak tahu. Sedangkan surah Al-Isra ayat 36, pendengaran, penglihatan dan pengetahuan yang dikira. Kita dengar, kita tak boleh turut. Kita kena lihat. Kita lihat suatu benda yang perlu kita ambil tahu. Bukan lihat tu dah berarti kita tahu. Kita kena ambil tahu. Itu surah Al-Isra ayat 36 memberi nasihat. Khawli fili qalbi. Baik. That's it then.